Okay. So kita pergi kepada apa yang kita nak belajar hari ini 8.2, iaitu macam mana kita buat operasi terhadap vektor. Di sini kita akan belajar tiga. Satu ialah tambah, satu ialah tolak, satu ialah darat dengan pemalas. Darat dengan pemalas sebenarnya waktu cikgu menerangkan tentang vektor selari, cikgu sudah buat. So di sini cikgu lepek kepada tambah dan tolak ajalah, sebab darat sebenarnya kita sudah buat sebelum ya. Okey, so kalau kamu masih ingat, untuk vektor kita boleh wakilkan dengan cara huruf besar, kita pun boleh wakilkan dengan cara huruf kecil, dan kita boleh wakilkan dengan temperan garis kan. Ada tiga cara kita untuk wakilkan sesuatu vektor. So sekarang kita akan belajar juga macam mana kita nak buat tambah tolak kepada vektor-vektor ini. Dan cikgu mula dengan huruf kecil dulu sebab paling senang. Cikgu mula dengan huruf kecil dulu. So bila sekarang cikgu tanya awak tambah ataupun tolak berkaitan dengan vektor yang jenis huruf kecil punya, sebenarnya macam buat algebra. Okay, kejap cikgu enlarge untuk kamu. Contohnya ini. Sebenarnya tak kisah pun itu vektor selari ke, itu vektor tak selari. Okay. Bila cikgu tanya tanpa tolak, apa yang awak buat? Awak seolah-olahnya pergi buat algebra biasa. Seolah-olahnya cikgu tanya awak, soalan 1A ini. S tolak 5S tanpa 3S, berapa? Kalau dulu berapa, sekarang pun berapa? Algebra biasa sahaja. So, berapa? Tadi cikgu rasa cikgu nampak nama Adam. Adam? Ya, cikgu. Kalau buat algebra, S tolak 5S tanpa 3S, berapa? S tolak 5S tambah 3S. Negatif S. Okey, negatif S. So sekarang pun samalah. Jawapan dia ialah negatif S. Hanya kamu kena ingat S ini ada gelombang di bawah lah sebab dia ialah vektor. Itu sahaja. Okey. Kalau jenis selari ke tak selari sama je. Jadi dia hanya beza yang mana satu boleh ringkaskan, yang mana satu tak boleh ringkaskan. Kalau ini S tolak 5Y tambah 3S, Helmi cikgu tadi dah sana. Ada? Helmi? Ada. Ada lah. Jom Helmi, buat algebra biasa aja. Negatif 5Y. Negatif 5Y. Sama dengan. Sama dengan? Cikgu suruh ringkaskan aja, kenapa ada sama dengan di situ? Oh, tambah 4X. Tambah 4S. Tambah 4S. Okay. So S tolak 5Y tanpa 3S, yang kita boleh ringkas ialah S dan 3S lah. So kita dapat 4S. Okay. Kemudian vektor S dengan vektor Y dulu tak boleh ringkaskan, sekarang pun tak boleh ringkaskan. So kamu akan rasa sendiri bila saya bagi vektor dalam huruf kecil, tindakan kamu sama macam awak tengah buat algebra biasa, hanya bezanya ialah jawapan kamu ada gelombang di bawah sebab dia ialah vektor. Itu sahaja. Okey, itu sahaja. Okey, lepas itu kita pergi kepada kalau saya bagi kamu temperan garis. Okey, kalau cikgu bagi kamu temperan garis, macam mana kita nak buat kerja itu? Okey. So di sini contohnya cikgu bagi dua vektor ini dan cikgu suruh awak tambah dua vektor ini. Cikgu suruh awak tambah dua vektor ini. So kerja kamu, okay, cikgu akan lukis garis dulu freehand kalau sengit sikit tak apa. Okay, so apa yang awak buat mula-mula awak salin salah satu vektor ini, katakan cikgu salin vektor ini. So cikgu akan tapak ini, mula mana-mana pun tak kisah pun. Okay, cikgu akan, okay, bila nak lukis vektor ini, ingat jangan bilang sengit, bilang kiri kanan dan atas bawah. So cikgu nampak ialah ke kanan satu, ke atas satu. So katakan cikgu mula di sini, cikgu akan, mungkin cikgu boleh pakai garis ya. Okay. So cikgu akan mula sini, ke kanan satu, ke atas satu. So ini garis dia. Okay, ini garis dia. Okay, di mana arah dia ialah ke atas. Ini vektor pertama. Okay, ini vektor pertama. Okay, so lepas itu cikgu nak tambah lagi vektor kedua ini. So tadi cikgu sudah berhenti di sini kan? Berhenti di sini.
So cikgu akan lukis vektor ini di hujung belakang ini. So kalau ini, kalau kamu tengok dia ialah 3 ke kanan, kemudian 3 ke atas. So cikgu akan tambah satu garis. Okay, cikgu akan tambah satu, mula daripada tempat berhenti tadi. Cikgu akan buat 3 ke kanan, kemudian 3 ke atas. So ini tempat dia. Ini tempat dia. Di mana anapana dia ialah ke atas. Sorry ya. Kejap. Okay. Di mana anapana dia ialah ke atas. So kamu akan nampak, cikgu mula-mula berada di sini. Selepas saya siap lukis, cikgu berada di sini. So bila soalan tanya, apakah jawapan kalau saya tambah 2 vektor ini? Jawapan saya adalah satu jawapan, cikgu sambungkan 2 titik ini. Okay? Maksudnya, cikgu akan lukis macam ini. Bila dia selari, awak akan rasa pelik sikit kerja dia. Okay? Cikgu mula di sini dan cikgu terus berhenti di tempat ini. So, ini jawapan saya. Jawapan saya dengan anapana saya, dengan anapana saya ke atas. Okay? Cikgu lukis. Mananya? Satu anapana ke atas. Maksudnya jawapan dia ialah ini. Ini jawapan dia. Fikiran cikgu tadi sebenarnya cikgu cantum macam itulah. Okey ya? Kamu tengok lagi ya. Okey, cikgu tak buat tolak dulu, cikgu buat tambah dulu sebab idea tambah serupa So apa yang saya buat, kalau sekarang cikgu bagi 2 vektor macam ini, cikgu suruh kamu tambah. Okey? Mana sediakan satu peta. Cikgu suruh kamu tambah. So di sini cikgu sebenarnya sudah tambah elok untuk kamu sudah. Macam mana? Kejap-kejap. Kejap, cikgu sediakan satu tempat dulu. Mana peta pergi? Mana peta pergi? Mana garis pergi? Leceh ni. Tak keluar-keluar. Keluar? Okey, sudah keluar. Okey. So bila cikgu suruh awak buat kerja ini, sorry ya, banyak kerja kena buat di sini. Hemlah. Okey. Sorry ya. Insert. Okey. So apa yang saya akan buat kalau cikgu suruh awak tambah 2 vektor ini. Okey. So kita tengok dulu vektor pertama iaitu ini. Vektor pertama ini iaitu satu langkah ke kanan dan satu langkah ke atas. So bila cikgu lukis, cikgu sebenarnya boleh mula di mana-mana satu tempat. Okey, katakan cikgu mula sini, satu langkah ke kanan, satu langkah ke kanan dan satu langkah ke atas. Cikgu mula sini ya. Satu langkah ke kanan, satu langkah ke atas. So ini vektor pertama saya. Okay, vektor pertama saya.
Okay. Anapana dia ialah ke atas. Anapana sangat penting ni sebab kita kena tahu tempat mula di mana. So, cikgu mula di sini. Selepas saya jalan, saya berada di sini. Berada di sini. So, lepas tu saya nak tambah vektor ini. Saya nak tambah vektor ini. So, kalau kamu tengok vektor ini, cikgu apa yang saya buat ialah cikgu ke kanan 2 langkah, kemudian ke bawah 2 langkah. So, cikgu akan ambil satu garis. Cikgu akan lukis satu garis di sini, 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah. Okey, cikgu berada di sini. Boleh? So, cikgu jalan di sini. So, di sini awak nampak cikgu mula di sini. Cikgu mula di sini. Bila cikgu habis jalan, cikgu berada di sini. Cikgu berada di sini. So, mana jawapan dia? Jawapan dia ialah cikgu lukis satu garis, sambungkan daripada tempat saya mula, pergi kepada tempat saya berhenti. So, ini jawapan dia. Kamu akan rasa pelik, kenapa tambah satu garis baru? Tadi tak ada. Sebab tadi selari. Awak akan dapat ini jawapan dia. Cikgu, Ha? apa ni, memang kena lukis balik yang bentuk. Sebenarnya tak payah lukis balik, tapi cikgu kena terangkan itu sebabnya kenapa awak nampak tadi cikgu lukis balik. Sebab sebenarnya kalau dia sudah lukis cantik macam ini, kita terus buat aja. Kita terus buat aja. Tempat mula sini, tempat berhenti sini, maka kita sambung. Kalau dia sudah sambung cantik. Okay? So maksud saya untuk soalan ini, kalau cikgu suruh awak tambah 2 vektor, suruh awak tambah 2 vektor. Kalau awak tengok gambar raja ini, cikgu sudah pakai gambar raja yang cantik. Mula, okey. Kalau kamu tengok garis pertama, kita mula sini. Okey, kita jalan sampai sini. Yang kedua, kita jalan saja macam ini. So, kita akan tahu kita mula sini. Kita mula sini. Kita mula sini, kita berhenti di sini. So, jawapan kita adalah ini. Maksudnya memang awak lukis satu garis baru untuk mewakilkan vektor ini tambah vektor ini, jawapan dia ialah garis merah ini. Okey? Bila kamu tengok ini, mana petak cikgu pergi? Aduh Bila nak keluar ni? Tak nak keluar sudah. Cepatlah. Bila nak keluar? Cikgu pun tak tahu kenapa dia hilang. Apa sebabnya? Home. Kenapa tak nak keluar? Susahnya. Angkruk. Boleh keluar ke? Okey, angkruk keluar. Tak tahu apa sebabnya. Tak apalah, janji keluar. Okey, contohnya untuk soalan 2 ini. Okey, cikgu suruh awak tambahkan 2 vektor ini. Okey, kita ada satu garis, cikgu panggil dia pendek sikit, satu garis panjang sikit. So, bila cikgu suruh awak tambah, sebenarnya tak kisahlah kita mula dengan mana satu. Okey, contoh soalan ini. Awak nak mula dengan pendek ke awak nak mula dengan panjang? Cikgu nak panggil siapa? Izzat sudah ada? Belum ada? Ada Amira tu. sudah ada? Izzat Izzat. Okey, Izzat. Okey, cikgu bagi awak pilih. Awak nak mula dengan pendek punya kan nak mula dengan panjang punya? Pendek. Okey, mula dengan pendek maksudnya sekarang awak terima kita mula di sini. Kita mula di sini, kemudian kita jalan, kemudian kita berada di sini. Berhenti di sini. Boleh? Lepas itu cikgu suruh awak tambah vektor yang panjang. Tapi masalahnya kali ini awak nampak vektor panjang tempat dia tak betul. So, cikgu kena lukis semula garis panjang ini. Garis panjang ini cara lukis ialah 2 ke kanan, 2 ke bawah. So, maksudnya
bila cikgu lukis nanti, cikgu akan mula di tempat cikgu berhenti tadi, cikgu buat 2 ke kanan dan 2 ke bawah. Cikgu lukis satu garis baru. Tapi kalau kamu tengok yang cikgu lukis ini dengan original punya, yang garis panjang tadi sebenarnya ialah vektor yang sama. Magnitude sama, arah sama. Boleh faham? Seolah-olahnya awak akan rasa cikgu macam angkat garis ini. Cikgu angkat garis ini, move dia ke sini. Supaya dia boleh sambung jalan. Perasaan dia tau. Tajuk ini, kamu akan rasa awak tengah jalan di atas jalan. Okay? Daripada tempat pula ini, awak jalan sampai sini. Bila sampai sini, alamak, kita punya jalan seterusnya di tempat lain. So, awak ini kuasa sangat tinggi. Bukan apa yang awak buat, awak pergi angkat jalan ini, letak di tepang awak. Lepas tu awak sambung jalan. So akhirnya awak akan nampak, awak mula daripada tempat tadi yang cukup pula itu, tapi akhir awak berhenti di sini. Okay? Akhirnya awak berhenti di sini. So kalau sekarang cikgu nak sambungkan jawapan saya, okay, cikgu nak sambungkan jawapan saya, cikgu kena mula di mana? Okay, cikgu nampak cikgu punya cursor? Okay, cikgu kena mula di mana dulu? Awak suruh saya cikgu jalan kiri kanan, cikgu bawa. Jalan ke? Bulat merah. Bulat merah atas ke bawah ni? Atas. Okay, atas. Kemudian jalan ke? Jalan ke mana? Bawah. Jalan ke mana? Bawah? Bawah kali. Sampai mana? Bawah lagi. Cakap kiri kanan. Okey. Apa ni? Kalau kanan? Kiri? Kanan berapa Kanan. petak? Berapa petak? Kanan satu. Satu. Okey, satu. Okey, Bawah. lepas tu? Bawah Bawah. berapa? Berapa? Sampai Jangan bulat bawah. merah. Sampai bulat merah. Okey, ini. Okey. So, maksudnya untuk soalan ini jawapan kamu ialah garis merah ini. Okey, cikgu highlight besar sikit untuk kamu. Ini jawapan dia. Dan anak panah dia awak tengok tadi awak mula di mana? Awak mula dari bulat atas kan? Pergi kepada bulat bawah. So jawapan dia ialah macam ini. Okay? So ada masanya awak boleh terus lukis di atas dia. Ada masanya awak tak boleh pakai yang original punya sebab original punya jalan tak betul. So awak sendiri kena tambah satu garis baru. Lepas tu baru awak sambung. Dan kalau kamu tengok di sini cikgu kata penambahan 2 vektor ini adalah dengan cara hukum segitiga sebab kalau awak nampak di sini cikgu sudah lukis satu segitiga. Itu sebabnya dia kata penambahan 2 vektor dengan hukum segitiga. Sebab awak nampak satu gambar raja segitiga. Boleh ha? Dia blur sikit tapi bila awak buat banyak-banyak benda ini senang. Tapi mula-mula memang blur sikit nampak. Sebab dia lukis. Benda lukis. Okey, di sini. Okey, cikgu suruh awak tolak pasti suruh awak tambah 2 vektor ini. Okey, kalau ikut kita buat kalau ikut ke apa yang kita buat tadi, okey, cikgu cari orang dulu. Siapa yang sudah masuk? Amira sudah masuk? Ada suara? Dah cikgu. Okey, Amira you buat. Okey, awak nak mula dengan pergi atas punya ke nak mula dengan yang bawah punya? Mana-mana satu boleh? Atas cikgu. Okey, mula dengan yang atas punya. So maksudnya kita mula kalau kita mula di sini kita mula di sini, kita jalan ke atas, kita berhenti di sini Okey, sekarang kita nak tambah garis ini. So boleh terus jalan tak? Tak boleh kan sebab jalan tak betul. So kita kena angkat jalan itu So kita angkat jalan itu, perasaan dia macam ini. Okay, ini jalan dia. Kita anjak dia ke tempat ini. Okay. Sama ada satu cara awak betul-betul pergi anjak ataupun awak boleh bilang. Untuk vektor ini ialah 3 ke kanan, 1 ke bawah. So awak lukis satu garis daripada sini, 3 ke kanan, 1 ke bawah. Awak pun dapat garis yang sama. Terpulang kepada cara awak sebutlah. Awak boleh kata awak angkat jalan itu ke tempat sana. Awak pun boleh lukis semula. Boleh So maksudnya untuk garis biru ini, kita jalan daripada sinilah.
dan kita akan berhenti di sini. So, apakah jawapan kamu? Cikgu kena mula di mana? Okey, cikgu nampak cursor cikgu? Okey, cikgu mula di mana? Mula di mana? Yang titik yang bawah sekali. Titik merah yang bawah sekali. Ini. Yang itu. Kini. Okey, lepas tu cikgu kena jalan 4 ke kanan, 1 ke atas. 4 ke kanan, 1 ke atas. Okay. Senang kata ialah kita sambungkan dua titik yang kita tempat mula kepada tempat berhenti kita. Tempat mula pergi kepada tempat berhenti kita. Anak panah kita macam mana macam satu ini ke macam ke bawah ini? Satu ke dua? Satu kan? Okey, satu ya. Daripada tempat mula pergi tempat berhenti. So untuk tambah dua vektor garis asal punya jawapan kita ialah satu garis ini. Tapi di sini kenapa cikgu kata penambahan dua vektor ini, satu cara ialah kita boleh pakai hukum segi empat selari sebab sebenarnya satu cara awak boleh buat ialah awak lukis segitiga empat selari. Tapi cikgu tak suka kaedah ini sebab banyak garis kena lukis. Awak lukis satu segi empat selari dan awak akan nampak semua benda ialah arah keluar. Ini keluar, ini keluar, ini keluar. Maksud saya, contohnya untuk soalan ini untuk soalan ini, satu cara ialah, cikgu sebenarnya lebih biasa ialah pakai hukum segitiga yang cikgu ajar kamu tadi. Di mana kita siap lukis dapat satu segitiga. Kalau hukum segi empat selari, cara kita buat bila awak tapak ini, cikgu kena tambah garis. Okey, cikgu kena tambah satu garis, cikgu kena bentuk segi empat selari lah senang cakap. Cikgu kena bentukkan segi empat selari, so cikgu kena tambah satu garis ini. Lepas tu cikgu kena tambah lagi satu garis di sini. Okey. Lepas tu kalau hukum segi empat selari, vektor yang awak lukis itu semua arah keluar. Maksudnya kalau kamu tengok di sini, kamu sudah nampak dua-dua kan keluar daripada pucuk ini. So jawapan kita ialah daripada tempat ini pergi keluar, ikut penjuru kita. Keluar ikut ini. So dia kata ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Di mana arah dia semua keluar daripada tempat yang sama. So awak akan buat anak panah macam ini. Itu maksudnya teknik segi empat selari. Sebab awak akan lukis satu segi empat selari, kemudian awak nampak semua anak panah keluar punya. Tapi cikgu terus terang cakaplah, kaedah ini agak suka. Agak suka nak buat. Cikgu lebih biasa buat segitiga. Kita akan buat segitiga. So cikgu simpan jawapan ini cikgu letak di tepi, nanti awak tengok. Kita akan dapat jawapan yang serupa. Walaupun kita gunakan hukum segitiga, cikgu letak tepi nanti awak tengok. Cikgu pakai hukum segitiga, jawapan cikgu juga merupakan satu garis macam ini. Okey, kita pilih orang tolong cikgu. Anissa ada? Anissa? Farisa? Mak Rosa. Anissa, Mak Rosa. Okey, tak apa. So selalu cikgu tak boleh panggil Anissa lah. Anissa, cikgu catat sini, you Mak Rosa. Satu hari bila Mak you elok, you cakap dengan saya. Kalau tidak nanti awak terasa kenapa cikgu tak panggil awak. Farisa ada? Ada. Farisa Okey, kita buat teknik segitiga punya Awak nak mula yang pendek punya kan yang panjang punya? Cikgu ikut awak. Pendek. Boleh saja. Sorry? Pendek. Pendek. Okey, pendek Dua-dua okey aja So kalau awak kata nak pilih pendek, cikgu angkat awak nak mula di sini. Kemudian awak jalan sampai sini awak jalan sampai sini. So sekarang cikgu nak tambah vektor ini. Cikgu nak tambah vektor ini. So bila cikgu nak tambah vektor ini, dia letak sini sesuai tak? Awak boleh teruskan atas dia. Cikgu. Tak boleh ke letak je garis kat bawah tu? Itu tanya awak. Sekarang kita pakai teknik segitiga. So di sini dia tak boleh di sini sebab kalau di sini awak tak boleh jalan. Kan awak bayangkan, cikgu saya sudah jalan sampai hujung sana. Tapi jalan seterusnya di belakang saya. So kita akan, cikgu katalah awak baca orang sangat kuat kuasa ni. Okey, jalan ikut awak. So apa yang kita akan buat ialah kita akan angkat jalan ini.
Kaki dia letak di depan kita. Orang yang sangat kuat kuasanya. Jalan ikut awak, bukan awak ikut jalan. Okay? Kalau jalan tak betul, okay, pindah letaklah di depan saya. Yang di Pertua Agong boleh lah. Kita ini orang biasa tak boleh lah. Okay? So di sini awak akan nampak, kita ancak dia ke sini. So cikgu akan, inilah anak panah dia lah. Kan? So maksudnya awak akan sambung jalan, nanti awak berhenti di sini. Boleh? Okay, sekarang awak lukis garis itu, awak mula di mana? Awak mula di mana? Bulatan merah ke bulatan hitam? Atau orang ini? Bulatan hitam kan? Bulatan hitam. Okey, cerita mula-mula awak kata awak nak mula dengan pendek kan? So awak daripada tempat merah ini, awak jalan sampai tempat yang cikgu lukis orang punya. Okey, lepas tu kita nak tambah vektor yang panjang itu, tapi tempat dia tak betul. So cikgu angkat dia, letak di depan kaki kita, cikgu sambung jalan. Lepas tu cikgu berhenti di sini. So sekarang cikgu nak tanya awak tadi mula di mana? Awak mula di mana? Dekat bulatan merah. Bulatan mana? Merah ke hitam? Merah. Merah. Lepas tu awak berhenti di mana? Berhenti Akhir seorang sekali. dia. Itu tengah-tengah, tengah-tengah. Akhir sekali awak berhenti di mana? Bulatan hitam. Bulatan hitam. So kita tapak garis ini. Kalau awak tengok garis yang awak lukis ni, sebenarnya serupa dengan garis tadi. Nampak? Serupa kan? Panjang sama, arah pun sama kan? Mula daripada merah pergi ke hitam. Hanya kalau teknik berkandung kepada awak lah, kalau awak lukis segi 4 selari, maka awak kata awak buat kerja dengan hukum segi 4 selari. Hukum segi 4 selari ialah apa yang awak akan nampak ialah soalan dia dengan jawapan awak semua keluar daripada satu bucu yang sama. Semua keluar daripada satu bucu yang sama dan jawapan awak ialah penjuru dia. Jadi kalau kamu tengok ini segi 4 selari, semua datang daripada bucu yang warna merah ini dan semua anak panah ialah keluar. Dan jawapan awak ialah penjuru ini. Itu kalau hukum segi 4 selari. Cikgu akan hanya terangkan hukum segi 4 selari di sini. Lepas ini cikgu tak pakailah sebab cikgu tak suka hukum segi 4 selari sebab leceh. Leceh, lepas tu bila lebih daripada 2 vektor lagi keadaan dia. Padang lukis. So cikgu sendiri tak suka hukum segi 4 selari. Tapi kalau siapa belajar di tuition ataupun baca mana-mana YouTube ke buku, tak awak rasa awak sangat faham segi 4 selari, pula segitiga tak faham, awak boleh pakai segitiga, segi 4 selari tak ada masalah. Hanya dalam kelas ini cikgu jarang pakai segi 4 selari. Sebab cikgu sendiri rasa dia lagi pening. Cikgu rasa kalau segitiga awak rasa pening, segi 4 selari lagi pening. Okay? Tapi cikgu segi tak ada pilihan lah macam mana kena belajar satu. So cikgu akan pilih segitiga lah ya. Okay? So di sini kita itu tentang tambah. Sekarang kita tengok tolak Kita tengok tolak Okay, sekarang kita tengok tolak Okay. Hasil tolak 2 vektor. Sebenarnya cikgu kena beritahu dulu mana satu tolak mana satu. Kejap cikgu padam benda yang tak nak dulu. Okay, di sini Okay, so di sini cikgu sekarang nak buat ini Cikgu nak buat ini hasil tolak 2 vektor. Katakan yang pendek ini tolak yang panjang punya sebab penting siapa tolak siapa Okay, so katakan yang pendek tolak yang panjang So macam mana kita nak buat Macam mana kita nak buat? So pertama yang awak perlu buat sebenarnya dalam vektor kita tak dapat buat tolak tau. Kita hanya boleh buat tambah. Akan buat ialah kita akan ubahkan ini jadi tambah. Dan macam mana perubahannya? Iaitu anak panah ini kita tukar arah. Boleh? Maksud saya katakan contoh lain kalau sekarang cikgu kata vektor ini tolak dengan vektor ini. Cikgu kata vektor ini tolak dengan vektor ini. Sebenarnya dalam matematik kita tidak mampu buat benda ini. So apa yang kita akan buat ialah ini
Yang ini kita tak kacau, tapi yang belakang itu kita akan ubah. Tolak jadi tambah. Kemudian gambar raja ini kita tukar arah dia. Sama macam matematik biasa. 2 tolak 3 maksudnya apa? 2 tambah negatif 3. 3 jadi negatif 3. Kalau veto dia jadi negatif maksudnya arah dia terbalik. Boleh faham maksudnya? So itu idea kita buat dia. Bila soalan ini melibatkan tolak, kita tak dapat terus buat gambar raja dia dah. So mula-mula kita kena ubah dia jadi tambah. Dan cara ubah dia jadi tambah ialah tolak, simbol tolak ubah kepada tambah. Kemudian vektor di belakang itu kita terbalikkan anak panah dia. Okey, lepas tu kita mula lukis Kita mula lukis. Okey. So cikgu akan lukis balik dulu. Okey, kita mula dengan vektor kecil. Okey, kita mula dengan vektor kecil. Katakan cikgu mula di sini. So satu ke kanan, satu ke atas. So ini dia. So ini dia. Kejap Kena buat tebal baru awak nampak. Okey, anak panah dia ialah ke atas. Anak panah dia ke atas. So vektor pertama ini kita mula di sini. Kemudian kita jalan-jalan sampai sini. Sekarang kita nak tambah vektor ini. So untuk vektor ini kalau kamu tengok ialah 3 ke kiri, 3 ke bawah. So cikgu akan buat garis ini. Cikgu akan buat di tempat ini. Cikgu buat 3 ke kiri, 3 ke bawah. Dan cikgu berhenti di sini. Cikgu pakai warna oranye tebal sikit tebal sikit. Boleh? Di mana anak panah dia ialah ke bawah. Anak panah dia ialah ke bawah. Dan cikgu akan ada anak dia ialah ke bawah dan cikgu ada di sini. Okey, sekarang soalan saya, kamu nampak lagi tak tadi saya mula jalan di mana? Dan selepas saya jalan 2 vektor ini, saya berhenti di mana? Okey, ini soalan saya. Ada ni. Cikgu mula jalan di mana? Awal-awal cikgu ada di mana? Orang ini pulak hitam, pulak merah. Ada ni? Cikgu mula-mula di mana? Mula tu dekat tengah tu. Yang hitam tu kan? Okey, so cikgu nanti cikgu cursor pergi sana dulu. Hitam Okey, mula di tempat hitam. Lepas tu akhirnya saya ada di mana? Yang bulat merah tu. Yang bulat merah. So jawapan untuk soalan ini ialah ini. Okey, cikgu buat merah Buat merah tebal sikit untuk awak tengok. Okey, ini jawapan dia. Kalau susah sangat nak tengok, cikgu tarik keluar. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Boleh? Anak panah saya macam mana? Ke atas ke ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Sebab tadi cikgu mula di hitam, berhenti di merah. So jawapan saya ialah satu ini. So ini jawapan saya. Cikgu terpaksa lukis di luar lah sebab tak nampak kan. Macam tadi punya, awak habis lukis, kalau awak rasa cikgu sudah tindir banyak tak nampak, awak lukis keluar lah. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Sebab dalam exam untuk soalan ini, cikgu hanya akan tengok jawapan terakhir awak. Awak punya pergerakan cikgu tak tengok sebenarnya. Cikgu hanya tengok jawapan terakhir awak, betul ke salah? Betul ke awak punya 4 petak ke kanan, 4 petak ke atas? Kalau ini cikgu nampak awak 2 petak ke kiri, 2 petak ke bawah. Kalau cikgu nampak okey, cikgu terima aja. Cikgu tak kisah berjalan macam mana awak conteng gambar raja awak. Janji saya boleh baca jawapan terakhir itu dengan betul. Okey? Sorry kita ambil 5 minit lagi Sorry Okey. So sama juga dengan ini Kalau cikgu suruh awak tolak 2 vektor ini. Kejap, cikgu nak hantar ke bawah. So di sini cikgu hanya ajar hukum segitiga sebab ajar hukum segi 4 sangat segi 4 selari lagi pening. So bila cikgu tanya awak apakah A tolak B? Apakah A tolak B? So kamu kena faham dia sebenarnya ialah A tambah dengan negatif B. Maksudnya vektor P nanti cikgu kena terbalikkan arah dia. Boleh
So, cikgu mula. Ain ya, Ain. Kita mula. So, di sini cikgu tak boleh tanya awak nak mula dengan mana satu. Sebab mesti ikut pertama, A. Okey, katakan cikgu jalan di sini ya. Cikgu di sini ya. Nampak cursor saya? Okey. Kalau saya nak buat A, macam mana? Berapa ke kanan, kiri? Kanan 3, bawah 1. Kanan. Okey, ini dia. Inilah A saya. Okey. Inilah A saya. Kita buat sikit. Okey. Di mana kalau kamu tengok saya mula di sini. Jalan sampai sini ya. Jalan sampai sini. Arah macam ini ya. Okey, sekarang cikgu nak tambah negatif B. So, kamu kena bayangkan B tapi terbalik arah punya. Boleh ya? Ain sambung ha? Okey, daripada tempat saya berdiri ini. Okey, macam mana pergerakan saya? Kena terbalikkan B saya. 2 kanan, 2 atas, lawan arah. 2 kanan, 2 atas, lawan arah. Kalau lawan arah, okey, kalau cikgu lukis macam ini, okey, kalau cikgu lukis macam ini, lepas tu cikgu pergi terbalikkan arah dia. Cikgu terbalikkan arah dia. Awak nampak apa masalah tak? Bila awak jalan sampai situ, tapi tepang ini adalah satu jalan one way. Arah tak betul. Kita tak boleh termasuk. Kamu bayangkan, ini one way punya jalan. Awak jalan dari sini sampai sini. Memang di tepang awak ada satu jalan. Tapi dia punya arah tak betul. I faham maksud saya? Sebab kalau ikut jalan ini, saya mesti jalan dari sini pergi sini. So macam mana edit dia? Macam mana pergerakan saya? Kena ke bawah lah cikgu. Okay, berapa langkah? 2. 2 ke 2 bawah. kanan, 2 atas. 2 Dua- kanan, 2 bawah. Silap 2 sorry. kanan, 2 bawah. Macam ini. Ke? Tapi kalau kamu tengok garis biru ini dengan B punya, ini terus arah perlainan pun, bukan arah pertentangan. Okey, kalau kamu tengok B yang original punya ialah 2 ke kanan, 2 ke atas. Kalau terbalik arah maksudnya 2 ke kanan jadi 2 ke Kiri. kiri. 2 ke atas jadi Ke bawah. 2 ke bawah. Boleh? So maksudnya bila saya nak buat ini, cikgu akan jalan okey 2 ke kiri dan 2 ke bawah. Siapa dulu pun tak kisahlah Cikgu akan buat 2 ke kiri, 2 ke bawah. Di sini cikgu jalan 2 ke kiri dan 2 ke bawah. Boleh? Garis sini. Nah. Tak berapa tepat sikit ya. So di mana kalau saya buat dia punya anapana, dia punya anapana ialah inilah. Dan cikgu ada di sini. Boleh? Dan kalau kamu tengok apa yang awak lukis garis biru ni dengan B tu kan magnitude dia sama tapi arah telah bertentangan. Boleh Ain? Boleh. Boleh. So sekarang kita nak tulis jawapan dia. Okey, cikgu kena mula di mana? Merah, orang? Merah. Merah. Pergi ke mana? Merah pergi biru. Merah ke biru. Anapana macam mana? Ke bawah ke? Bawah. Okey, anapana ke bawah. Okey, sepatutnya merah Okey. So ini jawapan dia. Okey, untuk latihan nanti bila awak ambil dapat jawapan ini, cara awak untuk saya tahu mana satu ialah jawapan awak, di jawapan awak tulis soalan awak iaitu A tolak B. Maka cikgu tahu ini jawapan awak. Boleh ya? Okey, untuk satu lagi B tolak A. So B tolak A padahal benda tak pakai ni. Okey, B tolak A So maksudnya kamu kena faham bila B tolak A dia sebenarnya ialah B tambah negatif A lah B tambah negatif A. So mula-mula kita lukis B dulu Kita lukis B dulu. Bakis?
Okey, kita buat Kita lukis B dulu Okey, cikgu pilihlah titik sesuka hati tempat saya. Katakan cikgu pilih sini Okey, cikgu nak lukis B macam mana? Berapa langkah ke kanan, atas, bawah tu? Nak lukis Dua ke kanan, dua ke atas. Okey, 2 ke kanan, 2 ke atas. Okey, cikgu lukis ini. Di mana bagi cikgu tulis. Okey. Okey, di mana cikgu mula di sini, cikgu jalan sampai sini, arah macam ini 2 ke kanan, 2 ke atas. Okey, cikgu sambung lagi Sekarang kita nak tambah negatif A. Maksudnya awak kena bayangkan macam mana awak nak lukis vektor A tapi arah dia adalah pertentangan. Okey, arah dia ialah pertentangan daripada tempat berhenti tadi tempat orang ini. Macam mana? Macam A tapi arah pertentangan. Kalau A dia ialah 3 ke kanan. So sekarang 3 ke kiri. 3 ke kiri. Lepas tu 1 ke bawah. So sekarang 1 ke atas. 1 ke atas. So boleh. Kalau kamu tengok ini sama dengan awak punya. Sama dengan awak punya, hanya arah dia pertentangan. Boleh? Arah akan pergi ke atas lah. Sebab kita jalan 3 ke kiri, 3 ke kiri, 1 ke atas. Dan kita ada di sini. Okey, nak lukis jawapan dia. So cikgu kena mula di mana? Bulat biru tu. Okey, bulat biru pergi Sampai ke bulat hitam. kepada bulat hitam. Anapana ke atas ke bawah? Atas. Okey, anapana ke atas. Anapana selalu daripada tempat mula pergi kepada tempat berhenti. Boleh? Ini jawapan dia. Okey Cikgu sudah sampai mana? Kita scroll kejap okey. So latihan. Okey, ini sudah. Pertama satu mana? Okey, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Macam cikgu kata segi 4 selari kalau awak tak berapa mahir tak biarkan biarkan. Jarang pakai pun. Okey, ini sudah, ini sudah. Okey, lebih daripada 2 vektor tak sempat. Nanti tengok hari ini latihan ada tak? Sebab tajuk ini banyak konsep tau. Okey. Okey, latihan 8.2. Baik, tak ada lagi boleh buat ke? Oh, boleh. Okey, kamu buat latihan 8.2 muka surat 8, soalan 1 sahaja. Soalan 1 sahaja. Sebab yang lain tu tak sempat lagi cikgu. Okey, itu latihan untuk hari ini. Okey, nama tak pernah panggil ni jangan leave lagi. Yang lain tu boleh leave dulu